Baiklah, soalan seterusnya Ustaz, daripada Roslina Muhaili. Dari Facebook ya Ustaz? Saya buat. Nanya Gamin tu kan. Dia juga menyampaikan soalan tu dengan kita. Katanya, ialah Nyatuk jenis kerjanya banyak berjumpa dengan orang. Jadi bila bulan puasa tu, untuk berjumpa dengan orang, untuk menyenangkan orang, kadang selalu berkumur makin, tahu tak, pakai berkumur yang berangin lah, berpudina, dan yang berkumur tu. Soalannya, apa hukumnya apabila Nya berkumur makin berdaya? Batal sih, sebab Nya nak menjaga kesesaan orang yang jumpa untuk bekerja. Yang hilang bau mulut. Bau lah. Apa hukumnya? Baik, insyaAllah. Ya juga satu perkara yang kita kena ingat, orang yang berpuasa, orang di sisi Allah, pahalanya besar. Dia juga bau mulutnya umpama ganjaran ialah umpama haruman kasturi. Itu hadis. Jadi mendapat orang berdepan dialah orang faham jangan orang si faham yang puasa malu je bau mulut aku tu kan. Jadi nya diharuskan boleh berkumur macam kita puas gigi juga. Puas gigi juga. Tapi jangan nelan. Jangan nelan. Setakat berkumur buat. Hukum mohonnya berkali-kali hanya boleh jadi hukum makruh. Jangan nelan aja. Mohonnya nelan batal lah. Munnya dalam cangkir, ke ais, jadi peng. Dia kumur je lah. Jadi peng. Jadi sering peng. Ya dah. Apa nama? Tambahan apa tu? Edition apa? Additional Tambahannya apa nama? Dia topping. Toppingnya lagi. Ada whipped cream lagi. Boleh menimbulkan. Betul. Isi boleh tak? Membatalkan. Nya dah bernyaman-nyaman dah ketika. Betul. Jangan dah dah ais Macam dah. kita puas gigi puas gigi. Sebelum gelincirnya matahari, sebelum artinya lepas subuh, kita ada puasa ya. Diharuskan kita boleh cuci gigi, makan Colgate sebagainya. Sebelum gelincir matahari, sebelum masuk zuhur. Lepas zuhur, mungkin kita masih juga hukumnya makruh. Betul. Artinya mengurangkan pahala puasanya. Mengurangkan pahala puasanya. Jangan sengaja nelan. Kena masa Colgate tak. Jangan betul. Colgate ke atas crackers. Okey, insyaAllah. Jaga-jagalah. Sama-sama kita jaga. Fadilah. Okay, Ustaz, tu soalan daripada Facebook, daripada A. Gani. Ya, soalannya berbunyi macam tu. Sahur di Malaysia 4:30 pagi. Sahur di Malaysia lah. Tapi, sampai di luar negara, yang masanya belakang dia dari Malaysia. Kira awal lagi dari Malaysia lah. Dan apabila dia landing kita, masa yang masih sahur juga. Tapi flightnya dah berjam-jam dah. Macam ni yang pun puasa yang teruskan kan, yang ikut masa yang dia landing ni kan, tepat yang dia sampai kan macam ni Ustaz. Masanya berangkat dia sahur. Dia sahur di Malaysia, dia berangkat, dia landing di negara yang masih waktu sahur. Masih waktu sahur. Macam ni puasanya, dia teruskan dengan jam biasa? Ada benda tu ada beberapa pandangan. Jadi dalam masa yang singkat tu siapa tidak membahas yang panjang. Tapi cuma pendapat yang asah, yang muktamadnya ialah kita hendaklah bersahur dan berpuasa di mana tempat kita berada. Ending kita ya. Mungkin kita di tempat yang kita dah puasa 12 jam. 12 jam masih lagi waktu yang masuk, kira kita dah buka dah. Contoh kita buka. Tapi sampai sana belum buka, maka kita kena hormat tempat tersebut. Kita kena ikut waktu di mana kita berakhir. Di mana kita berada. Walaupun kita kata orang sahur di Sabah. Habis sahur awal Ustaz. Subuh Abu Nazan awal. Pergi ke KL tengah hari flight. Sampai di KL kita dalam 7.30 malam baru start baru sungai. So terpaksa je ikut walaupun ikut KL. Gaya. Itu hukum. Jangan kita boleh congak, kadang-kadang kita congak anak. Kita situ 8 jam. Contoh 8 jam kita situ. Okey, kita berangkat. Berangkat dah 10 jam dah. Sedangkan di tempat dia belum buka. Kita dah kasap buka. Si boleh batal. So, kita kena hormat di tempat mana kita berada. So kami dapat
sahur di Kuching, sumpah di Kedah, ikut time Kuching. Siap Masih lah. boleh. Siap Ikut, lah. ikut waktu Siap di lah. mana kita berada. Nah, macam hari-hari kena kemiri. Saya awak. Itu awal lah. Saya ada pegang dari konkret. Okey, wallahu a'lam. So seterusnya daripada Fahmi Rosli namanya tu Ustaz. Yang nanya, solat sunat witir 3 rakaat, 2 salam di masjid selepas tarawih. Apabila sampai di rumah, saya masih boleh pula solat sunat ke Ustaz? Sebab ada yang ada witir tu penutup semua solat-solat sunat. Baik. Cerita sembahyang sunat witir. Biasanya lepas habis tarawih lah. Betul. Ada kadang-kadang orang si mau witir. Itu haknya lah. Habis tarawihnya angkat. Ada juga orang terus ya. Baik. Ceritanya ialah kita dah witir. Ingat. Bila kita dah witir, dalam pendapat jumhur ulama, si ada witir 2 kali. Ingat. Si ada witir 2 kali dalam satu malam. Hadis Nabi jelas. La witrani fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Okey. Baik. Ini tu nya dah witir. Dah habis tarawih nya pun witir. Tiba-tiba sebelum sahur nya bangun pukul 3. Pukul 4. Sempat untuknya lah sembahyang sunat hajat, sunat tahajud, sunat apa lagi, sunat-sunat yang lain lah, sunat taubat dan sebagainya. Yang boleh sembahyang sunat, tapi tidak disertai dengan witir. Sebenarnya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya kepada Sayyidatuna Aisyah, Nabi pulang ke rumah, apa yang Nabi buat? Tanya kepada Aisyah pada bulan Ramadan. Maka Nabi meneruskan ibadahnya sehingga ke pagi. Berarti itu subuh lah. Panjangnya Nabi beramal. Dan dalam amalan tersebut, Nabi dah berwitir, tapi nya bangun malam, nya sembahyang duduk. Dengan sembahyang sunat lain, sembahyang duduk. Nak menjelaskan kepada umatnya bahawa membezakan bahawa ia adalah bukan sembahyang witir, ia sembahyang sunat. Itu Nabi. Kita ambil pada hujahnya boleh. Kita boleh sembahyang sunat. Sembahyang sunat. Bukan sembahyang duduk, sembahyang berdiri lah. Walaupun sembahyang sunat dia boleh sembahyang duduk. Kadang-kadang orang tu silap faham. Kena kau semua sembahyang duduk. Dan pada hukumnya boleh, tapi kuranglah pahalanya. Untuk sembahyang sunat saja. Bermakna balik pada soalan kita tadi ialah boleh sembahyang sunat lain tapi tidak ada witir selepas kita berwitir. Witir yang boleh sekali je lah. Sekali aja. Sekali je malam. Kata tadi la witrani fil lailah. Tidak ada 2 witir dalam satu Voucher hanya sekali je. malam. Ya, voucher boleh sekali. Boleh lain. Macam dari beri voucher minta lagi. Kau minta kita. Ialah rugi ke dia. Yang macam seorang macam sembahyang mayat juga. Sembahyang mayat. When kita ada sembahyang mayat, kita tidak dituntut untuk sembahyang lagi. Tapi kita orang negara saya sembahyang berkali-kali. Contoh hati Om Sai tadi kan. Untuk mos lagi imam. Om Sai dah. Untuk mos lagi imam. Saya mulu deknya. Mulu deknya apa? Deknya pun lepas ke diri. Entah apa nak ni. Nampak kami orang lah. Itu diharuskan lah. Tapi bangga orang yang tertentu, berarti tidak ada tuntutan. Punya nak semayang lagi. Semayang. Si ada witir tadi. Witir si boleh. Artinya si ada Sekali. sekali. Buat orang bahawa Allah. InsyaAllah.